Yang Mulia Tuan Muhammad Findi bin Haji Sabli, iaitu Pegawai Kaji Cuaca yang sudah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, apa kabar? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca di luar macam mana tadi? Nanti panas lah. Mesti bersaja tu. Dalam mana sajuk lah Tuan. Dalam mana sajuk. Okey. Jadi Tuan, kita akan bercakap mengenai dengan persiapan menghadapi monsun Timur Laut di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk seterusnya ni, kita ni inginkan Tuan menjelaskan serba sedikit mengenai dengan perubahan monsun di negara Brunei Darussalam. Silakan Tuan. Terima kasih. Sebelum ini negara Brunei Darussalam berada dalam fasa peralihan dan pada masa ini kita ni sudah memasuki monsun Timur Laut, iaitu pada 18 November minggu lepas tu, dan dijangka akan berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2026 pada tahun depan. Ianya pada 2 bulan pertama monsun Timur Laut, iaitu sehingga Januari 2026. Ianya juga dikenali sebagai musim tengkujuh tu. Ianya adalah bulan-bulan yang lazimnya menerima jumlah turunan hujan yang banyak dan merekodkan bilangan hari-hari berhujan tertinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Semasa tempoh ini, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetis dari skala lebat, terutamanya pada waktu malam sehingga ke awal pagi. Berdasarkan model ramalan daripada pusat-pusat iklim antarabangsa, fenomena La Nina yang pada masa ini berlaku di Lautan Pasifik dijangka akan berterusan dengan peralihan kepada enso neutral. Dijangka berlaku pada Januari ini hingga Mac 2026. Keberangkaliannya adalah dalam 61%. Pada lazimnya, salah satu impak fenomena La Nina ini terhadap Brunei Darussalam adalah keadaan yang lebih lembap daripada biasa dengan peningkatan jumlah turunan hujan berbanding daripada jumlah purata. Manakala semasa tempoh separuh kedua monsun Timur Laut, iaitu bulan Februari hingga Mac 2026, keadaan atmosfera adalah cenderung menjadi lebih stabil dengan terdapatnya pengurangan aktiviti turunan hujan. So jadinya masa 2 bulan separuh yang kedua tu kita ni akan mengalami macam cerah, sebagian berawan, ada hujan sedikit-sedikit sajalah. Jadi pada awal bulan 2 bulan pertama, jadi bermula sekarang sehingga kira Februari lah tu ataupun Januari nanti fenomena La Nina. Itu peningkatan jumlah turunan hujan ya berbanding jumlah purata. Menarik sekali. Jadi Tuan, semasa musim tengkujuh ni, apakah antara risiko utama yang perlu orang ramai beri perhatian sepanjang musim tengkujuh ini? Silakan. Okey, jadinya semasa musim tengkujuh ini adalah penting untuk orang ramai mengambil perhatian akan risiko tinggi berlakunya kejadian banjir ataupun banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir, serta di kawasan berdekatan tebing sungai. Risiko banjir yang lebih teruk boleh berlaku apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang, serta kejadian tanah susur dan pokok tumbang boleh terjadi semasa hujan lebat yang berlanjutan. Luruan angin sejuk Timur Laut yang kuat juga boleh menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di perairan Brunei ke paras bergelora, yang mana boleh mencapai sehingga 3.5 meter dan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 60 km sejam. Keadaan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan sederhana dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut seperti berenang, jet ski dan scuba diving semasa musim ini. Jadinya bis kita tidak disarankan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti sukan sukan laut, especially sukan laut berenang atau ke pantai semasa keadaan laut bergelora ini. Jadi di sini Tuan, kebiasaannya semasa keadaan cuaca aktif ini, pihak Jabatan Kaji Cuaca akan mengeluarkan kod amaran cuaca berwarna. Mungkin boleh Tuan jelaskan serba sedikit mengenai ini. Kadang-kadang ada yang tertani, memang ada yang kebanyakan sudah tahu ni, tapi mungkin ada yang katanya baru mengetahui. Mungkin Tuan boleh menjelaskan mengenai dengan warna-warna berkenaannya. Okey, baiklah. Sejak tahun 2023, Jabatan Kaji Cuaca telah menaik taraf template amaran cuaca dari amaran berupa wording saja. So kalau dilihat dari kaca skrin sebelah kiri itu, so itu yang berupa wording sajalah yang sebelum ini. Jadinya yang baru kami upgrade kira kemas kini yang mempunyai peta sebelah kanan itu. So ianya telah dibahagikan kepada mukim-mukim dia pakai peta itu. Jadinya kami mengambil kira recommendation ataupun suggestion dari orang ramai
yang menginginkan amaran cuacanya orang location base. So di mana kita ni berada lah. Jadi sekarang amaran cuaca diwarnakan mengikut kod amaran cuaca berwarna bagi mukim-mukim yang terjejas sahaja. Jadinya kalau kita macam di mana ni, di kawasan airport RTB sini, so kami akan warnakan di kawasan sini macam warna kuning lah kalau kami jangkakan ada hujan lebat. Jadinya orang ramai lebih senang membacanya, tapi kita mesti tahulah tu location kita tu masalahnya di mana. Betul. Untuk makluman orang ramai juga yang mungkin ada yang belum mengetahui mengenai kod amaran cuaca berwarna ini, jadi Jabatan Kaji Cuaca menggunakan kod amaran cuaca berwarna untuk memberi amaran kepada orang ramai dan agensi-agensi yang berkenaan mengenai keadaan cuaca aktif yang berpotensi untuk mengakibatkan kerosakan harta benda dan memberikan gangguan yang serius kepada aktiviti harian orang awam. Jadinya ada 3 kod warnanya, iaitu kuning, jingga dan merah. Jadinya yang kuning ini berwaspada, yang bermaksud berisiko rendah, jingga bersedia berisiko sederhana, dan merah bertindak adalah risiko paling tinggi tu. Right. Jadi kita ni ada slide video yang ingin kita ni lihat di sini. Kalau tadi kod amaran cuaca sudah pun kita ni ketahui, jadi kita ni akan melihat video yang akan ditayangkan. Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda Auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika Auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan Auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda Auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Auda lebih memahami cuaca. Baik, sentiasa meningkatkan kewaspadaan terutama sekali di musim monsun Timur Laut ini. Keadaan cuaca yang agak aktif di kita terus sekali. Kita ni sentiasa mengingatkan, sama-sama mengingati antara satu sama lain, terutama bis kita yang memandu di jalan raya pada ketika hujan untuk sentiasa berhati-hati dan menghormati antara satu pemandu dengan pemandu yang lain. Betul, tepat sekali. Dan kalau tadi yang tadi boleh perolehi melalui Brunei WX, melalui IG, juga Facebook dan laman Sesawang yang ada. Jadi mungkin boleh diteruskan. Kita tanya lagi soalan yang seterusnya kepada Tuan Muhammad Afindi. Dapatkah Tuan mengkongsikan macam mana orang ramai boleh mendapatkan amaran ataupun nasihat cuaca yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca? Okey, baiklah. Jadinya sebarang maklumat cuaca, terutamanya nasihat dan amaran cuaca, siaran akhbar dan selainnya boleh didapati terus melalui aplikasi bimbit kami iaitu Brunei WX ataupun kami panggil Brunei Weather. Bis kita yang ada sudah memuat turun aplikasi Brunei WX ini akan dapat menerima notifikasi secara langsung. So kira notification atau kita terus menerima tu ke telefon bimbit bis kita.
maklumat cuaca dikeluarkan dari pusat ramalan kami tu. Apabila Brunei WX ni boleh diperoleh, aplikasi Brunei WX ni boleh diperoleh secara percuma di Google Play Store bagi Android dan App Store bagi pengguna iPhone. Intinya selain itu, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat cuaca melalui platform media sosial rasmi kami, sama ada di Facebook, cari saja Brunei Weather, Instagram kami brunei.weather, saluran Telegram dan WhatsApp Brunei Weather juga. Kami juga mempunyai talian cuaca 114 yang mana orang ramai boleh menghubungi peramal kaji cuaca yang bertugas bagi mengetahui maklumat cuaca yang lebih terperinci dan lengkap. Jadi banyak ya cara untuk petani mengetahui keadaan cuaca melalui aplikasi bimbit, iaitu Brunei WX, ataupun melalui talian cuaca 114, laman sesawang www.met.gov.bn yang sering petani berikan, saluran Telegram, Facebook, Instagram dan satu lagi saluran YouTube Brunei Weather. Pelbagai apa tu medium telah dikongsikan untuk bis kita mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi mengenai dengan keadaan cuaca. Pastinya ada satu visual yang dapat membantu kita melihatnya dengan lebih lanjut lagi. Kita akan saksikan selepas ini. Malah itu ya, video yang dapat kita saksikan sebentar tadi, wawancara kita persiapan bagi menghadapi monsun timur laut di negara Brunei Darussalam. Dan banyak cara untuk kita mengetahui yang belum lagi mau turun aplikasi Brunei WX. Jadi bolehlah melaksanakan ataupun melakukannya sekarang. Di sini Tuan, mungkin ada apa-apa saranan daripada Tuan sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini bersama Wakil Jabatan Kaji Cuaca pada pagi ini ya, untuk mengetahui apakah antara saranan Tuan pada penonton kita. Silakan. Dalam menangani impak dan hubung kait dengan keadaan cuaca aktif ini yang diramalkan berlaku pada musim tengkujuh, orang ramai digalakkan untuk memastikan sistem saliran dan parit di kawasan kediaman sentiasa lancar dan dalam keadaan baik supaya kita ni tidak kebanjiran lah orang. Intinya berhati-hati ketika memandu, terutama semasa hujan lebat. Elakkan turun ke laut jika keadaan laut bergelora atau amaran angin kencang telah dikeluarkan, dan memantau amaran cuaca terkini dan merancang aktiviti harian supaya risiko bahaya dapat dikurangkan. Persiapan awal dapat mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan bahaya kepada keselamatan diri dan keluarga.
Untuk pengetahuan orang ramai juga, sebelum saya mengundur diri, BDMD juga akan mengadakan taklimat cuaca kebangsaan yang kali ke-26 pada 4 Disember 2025 ni, minggu depan tu, hari Khamis juga, pada pukul 9 pagi di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Orang ramai yang berminat adalah dialu-alukan untuk datang dan bersama-sama mendengarkan taklimat lebih lanjut mengenai monsun Timur Laut di negara kita. Orang ramai bolehlah mengimbas kod QR untuk mendaftarkan diri sebelum 3 Disember ini. Jadinya kod QR ini boleh diperolehi di kira Telegram channel kami sama WhatsApp channel kami lah. Arah IG kami pun ada kami kongsikan sudah. Kalau akan mendaftar. Jadi kalau penonton kita ni menyaksikan masa ni boleh sudah mengimbas ni. Jadi bis kita untuk bersama-sama untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan, ketangkasan respon dan untuk melindungi kesejahteraan negara melalui maklumat cuaca yang diramalkan dan untuk tindakan yang pantas juga. Hari Khamis ya Tuan? Hari Khamis 4 Disember 2025 bertempat di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan bermula jam 9 pagi. Bis kita mesti mendaftarlah terlebih dahulu untuk mengikutinya. Jadi di sini taklimat cuaca kebangsaan kali ke-26. Jadi bermakna kali ke-26. Jadi adakah daripada awal pertamanya diadakan memang dikhususkan juga untuk orang ramai? Sebelum ni untuk kira agensi-agensi yang berkenaan sajalah. Selepas itu kami ada menerima kira apa ni? Maklum balas lah. Maklum balas kira untuk orang ramai untuk hadir juga, macam ketua kampung apapun boleh je lah. So kami openkan to public lah. Jadi sejauh ini bagaimana galakan daripada orang ramai yang menghadiri? Kamu tahu ni sebab kan ada untuk orang ramai. Okey je lah pasal diorang ada menerima pengetahuan barulah mengenai cuaca ni. So apa keadaan cuaca yang akan berlaku, especially kalau macam ni monsun Timur Laut, jadinya apa keadaan cuaca yang akan berlaku, pas satu apa yang diorang patut bersedialah untuk keadaan cuaca yang akan berlaku, atau especially masa musim tengkujuh ni, ada hujan lebat, boleh banjir kilat. Itulah. Saya masa tu sempat bertanyakan, sebab kita ni selalu mendengarkan kalau adanya laporan cuaca ini katanya di pesisiran pantai, di pendalaman. Saya sempat tanya kalau di pendalaman itu di mana, pesisiran pantai itu di mana. Tapi mungkin boleh dijelaskan, saya lupa sudah. Pesisiran pantai itu di mana sebenarnya? Pesisiran pantai kira hampir-hampir laut, ada tepi-tepi pantai. Kita kirakan pesisiran pantai lah. Di pesisiran pantai. Kalau pendalaman? Kalau pendalaman susah sikit, ulang payah sikit lah. So kirakan macam Temburong kami kirakan dua-dua ni. Kira pedalaman lah. Pedalaman sama macam Sukang apa tu Melila satu tentu pedalaman lah. Okey. So artinya kalau pesisiran pantai itu di kawasan-kawasan yang memang banyak orang lah, macam tempat-tempat tani tinggal dan sebagainya. Lebih kepada di sana. Okey. Baik. Kalau secara peribadilah Tuan lah, sebagai Tuan seorang pegawai kaji cuaca, tapi secara peribadi, bagaimana Tuan membuat persediaan di rumah sebagainya dalam menghadapi monsun Timur Laut ni? Tuan silakan. Ingin diketahui. Jadinya kalau masa musim Timur Laut ni, selalunya masa kerja pun sentiasa membawa payung lah. Pasal kita ni dah tahu hujan ni kadang mengajut hujannya. Satu, saya sebagai peramal kerja cuaca sepatutnya tahulah apa keadaan cuaca yang akan berlaku. Jadinya kadang-kadang kalau nak bekerja pun menelpon je lah ataupun bertanya rakan kerja yang bekerja apakah keadaan cuaca ni. Kalau kan cuci kereta pun kadang ada bertanya je lah. Boleh cuci kereta kan. Nemo sia-sia bahal. Betul, kalau hujan lebat bandar tu is it berpanjangan kah macam mana pasal kawasan rumah selalunya air dalam boleh naik lah, boleh masuk ke rumah. Jadi paksa selalu ditanya lah. Kita app kami tu bagus pulang. Ya ada radar juga, so boleh kami cek dari sana juga. Ada kayak labat kah, datang lagi kah, ataupun makin kurang lah. Nasihat yang ingin disampaikan sana, pastikan anda sentiasa mengetahui keadaan cuaca pada hari itu dan hari-hari tersebutnya menggunakan aplikasi yang telah dikongsikan tadi. Brunei Weather atau Brunei WX. Brunei WX. Baik, okey. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Tuan Muhammad Afindi bin Haji Sabri, seorang
Pegawai Kaji Cuaca sudi datang ke Siaran Pagi pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua di lain kesempatan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.